Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okay guys, video kali ni saya nak sambung cerita pembunuhan ritual Toa Payoh yang saya dah ceritakan minggu lepas. Okey, video yang lepas saya dah cerita sampai ke profil suspek kan. Jadi sambungannya ni saya akan ceritakan jenayah yang dibuat secara terperinci. Sebab kenapa dia melakukan jenayah tu dan juga prosiding yang dia kena lalui dekat mahkamah. Okey, dah sedia? Jom kita mula. Dengan bantuan yang Lim ni dapat daripada Catherine dan juga Ho, jadi dia lagi senang untuk dapatkan mangsa dan perdaya lebih banyak wanita untuk dapatkan wang mereka dan juga khidmat seks. Katanya masa Lim tu kena tangkap, dia ada 40 orang isteri suci. Jadi pada akhir tahun 1980, dia kena tangkap, Lim ni kena tangkap dan juga didakwa merogol. Jadi orang yang melaporkan dia kepada pihak polis masa tu adalah Lucy Lau. Lucy ni kerjanya adalah penjual ataupun penjaja barang kosmetik. So dia jaja barang kosmetik tu daripada rumah ke rumah. Dan hari tu sebenarnya dia pergi ke rumah Lim. Dia pergi rumah Lim untuk jumpa dengan Catherine dan promotlah barang-barang yang dijual. Pada 19 Oktober tu, pertama kalinya Lim ni nampak Lucy. Dia tengok Lucy, dia dah tahu dah. Lucy ni ada roh yang jahat tengah ikut dia ni. Masa tu dia cakap lah dengan Lucy, kau ni ada roh jahat ni tengah ikut kau ni. Kalau kau nak hapuskan roh jahat tu boleh, tapi dengan buat ritual seks dengan dia. Masa tu si Lucy ni tak yakin tau. Dan bila si Lim ni nampak yang macam Lucy ni tak yakin dengan apa yang dia cakap, dia diam-diam campurkan 2 biji ubat penenang ke dalam susu. Lepas tu susu tu dia bagi kat Lucy, suruh Lucy minum. Lepas tu dia cakap lah, susu ni ada sifat yang suci, jadi kau kena minum ni supaya boleh menghilangkan sedikit sebanyak aura negatif yang ada pada kau. Tapi kononnya bukanlah menghapuskan sepenuhnya aura tu. Kalau nak hapuskan semuanya, memang kena buat ritual tadi jugalah. Lepas tu, Lucy ambil susu tu dan dia minum. Yelah, minum susu je pun boleh hapuskan sedikit sebanyak aura negatif yang ada pada dia, compare dengan kena buat ritual yang tak apa-apa tu kan. So, dia pun minum lah. Lepas Lucy dah minum susu tu, lepas tu dia pun pengsan. Dia hilang kesedaran diri. Masa tu lah si Lim ni ambil kesempatan untuk rogol Lucy dan juga buat penderaan seksual pada dia. Katanya beberapa minggu jugalah si Lucy tadi dalam tahanan Lim ni. Jadi dia kontrol Lucy ni dengan selalu bagi dadah dan juga dengan ugutan. Pada bulan November tahun tu juga, mak dengan ayah Lucy ni pergi rumah Lim untuk pinjam duit. So, diorang nak pinjam, contohlah diorang nak pinjam 1,000, tapi si Lim ni dia bagi sikit sangat tau. Dia bagi dalam 200 macam tu je. Contoh tau. Si Lucy yang tahu mak dengan ayah dia dilayan macam tu dengan Lim tadi, dia memang tak puas hati gila. Lepas tu dia terus pergi ke pejabat polis. Dia buat report polis yang dia dah rogol dan juga dia buat report polis yang dia dah kena penderaan seksual dengan si Lim ni. Masa itulah si Lim ni kena tangkap dengan tuduhan memperkosa. Dan sebenarnya Catherine juga ditangkap pada masa yang sama sebab dia didakwa dengan tuduhan bersubahat. Lepas tu si Lim minta Ho, yang girlfriend yang duduk sekali dengan dia tu, untuk jadi saksi mata dia. Saksi yang mengatakan pada hari kejadian, pada hari yang Lucy dakwa dia tu dirogol, Ho nampak yang tak ada pelecehan seksual, tak ada kes rogol pun berlaku masa tu. Jadi sebab Ho tu buat keterangan macam tu dekat polis, pihak polis pun terpaksa bebaskan Lim ni. Tapi kes ni masih lagi disiasat. Okey, dalam video part 1 saya ada cerita yang pihak polis tu geledah rumah Lim. Lepas tu dia orang jumpa kesan darah kan. Kesan darah yang kononnya Lim tu cakap itu adalah lilin. Kan masa tu pihak polis tu minta untuk buat pengesahan identiti Lim ni. Lepas tu dia orang tahu yang Lim ni terlibat dalam kes rogol kan. So kes rogol yang dimasukkan tu adalah kes rogol Lucy ni lah. Lepas dah dijamin tadi, si Lim ni buat satu rancangan untuk alihkan perhatian pihak polis daripada kes rogol dia ni untuk buat satu siri pembunuhan kanak-kanak. Lebih-lebih lagi dia percaya kalau buat pengorbanan kanak-kanak kepada Dewi Kali, jadi pengorbanan ni akan memujuk hal-hal yang gaib untuk alih perhatian pihak polis tadi daripada kes dia. Masa tu dia pura-pura dirasa oleh Dewi Kali tau. Dan dia yakinkan Catherine dan juga Ho ni yang Dewi Kali minta mereka untuk buat pembunuhan kanak-kanak untuk balas dendam dengan Lucy. Lim juga bagi tahu mereka yang Pragan ni minta supaya Lim untuk buat hubungan seks dengan mangsa wanita mereka. Pada 24 Januari 1981, Ho ni dia nampak Agnes tengah berjalan dekat luar sebuah gereja. Lepas tu dia pergi ajak Agnes tu untuk ke rumah mereka. Sampai je kat rumah flat mereka, diorang ikat Agnes, lepas tu diorang bagi makan, diorang bagi minum. Dan diorang juga bagi ubat penenang kepada Agnes sampailah Agnes tu tertidur. Lepas Agnes tidur tu lah si Lim ni buat penderaan seksual kepada budak tu.
Pada tengah malam tu, diorang bertiga tekap muka Agnes dengan bantal. Lepas tu diorang ambil darah Agnes dan darahnya tu diorang minum dan juga oleskan dekat potret Dewi Kali. Lepas tu mereka pegang kepala Agnes dan masukkan dalam baldi yang berisi air sampai budak tu lemas. Dan masa tu, si Lim ni dia pergi ambil alat terapi elektrik tu. Lepas tu dia buat renjatan elektrik dekat Agnes untuk memastikan sama ada Agnes tu dah meninggal ataupun belum. Lepas dah confirm Agnes tu dah meninggal, dia masukkan mayat Agnes ke dalam sebuah beg pakaian kan, bagasi tu kan. Lepas tu dia pergi buang mayat Agnes dekat dengan lift blok 11. Mangsa pembunuhan dia yang kedua adalah Ghazali. Jadi si Ghazali ni pun terima nasib yang sama juga bila si Ho ni bawa budak tu ke rumah mereka pada 6 Februari. Sebenarnya si Ghazali ni pun dia orang bagi ubat penenang juga, ubat tidur lah. Tapi sebab Ghazali ni macam dia kuat sikit, so dia macam ambil masa yang lama untuk tidur. Kiranya ada perlawanan yang berlaku. Lepas tu si Lim ni ambil keputusan untuk ikat Ghazali dengan tali. Tapi si Ghazali ni memang dia kuat tau. Dia tersedar juga daripada pengsan. Lepas tu dia cuba untuk melawan. Katanya masa ni, diorang pukul leher Ghazali dengan karate chop. Chop macam tu kan. Yang mana si Ghazali ni sekali lagi terkejut dan juga dia pengsan. Lepas tu dia keluarkan darah Ghazali, dia ambil darah Ghazali tu dan dia lemaskan Ghazali ke dalam baldi yang berisi air. Masa ni sekali lagi si Ghazali tu tersedar. Lepas tu dia meronta-ronta berjuang untuk hidup. Katanya masa ni dia muntah-muntah dan ada masalah dengan bahagian usus. Sampaikan pendarahan tak henti-henti keluar daripada hidung. Walaupun lepas dia meninggal dunia pun, darahnya tu tetap juga mengalir, tak berhenti tau. Lepas diorang dah bunuh Ghazali tadi, si Catherine ni bersihkan rumah. Jadi Lim dan juga Ho tu yang bawa mayat Ghazali ni untuk pergi buang. Masa diorang bawa mayat Ghazali tu keluar daripada rumah dia untuk pergi buang, darah Ghazali tu tetap juga menetes-netes sampaikan habis atas lantai ni. Kiranya segenap jalan yang dia bawa mayat Ghazali tu akan ada darah Ghazali yang menetes. Jadi masa ni diorang terpaksa bersihkan kawasan yang darah dah menitik tadi sebelum matahari terbit. Tapi sebenarnya esoknya tu kesan darah ni jugalah yang bawa pihak polis ke rumah flat mereka dan mereka ditangkap dekat sana. 2 hari selepas penangkapan mereka, Lim, Catherine dan juga Ho ni didakwa dekat mahkamah rendah sebab membunuh kedua-dua kanak-kanak tu. Lepas kena tangkap, mereka disoal siasat dengan lebih lanjut lah. Dan mereka juga kena buat pemeriksaan kesihatan sama ada penyakit ke ataupun ada penyakit mental ke. Satu lagi nak confirmkan sama ada diorang ni ambil dadah ataupun tak. Masa masuk mahkamah pada 16 hingga 17 September tu, pihak pendakwa raya panggil 58 saksi iaitu daripada saudara-mara mereka dan juga kawan-kawan dekat mereka. Dan sebenarnya masa tu, pendakwa raya ni dapat kumpulkan bukti sebanyak 184 bukti. Catherine dengan Ho ni dia tak mengaku dia dah bunuh kanak-kanak tu. Tapi si Lim ni dia mengaku dia yang bertanggungjawab sepenuhnya atas kematian mereka. Jadi statement ni dibuat di mahkamah yang untuk pembacaan kes dia. Dekat mahkamah rendah tadilah. Jadi lepas dah ditengok bukti dan juga saksi tadi, diorang pun bawalah kes ni ke mahkamah tinggi. Lepas tu, Dr. Yo Peng dan Dr. Ang Yao Hua iaitu pemilik klinik swasta, diorang mengaku yang si Lim ni dapatkan ubat-ubat penenang tu semua daripada klinik diorang. Tapi diorang tak adalah nak tanya secara lanjut untuk apa ubat tu dibeli. Dah orang nak beli, dibagi je lah. Lepas masuk ke mahkamah tinggi tadi, pegawai penyiasat pun bacakanlah balik semua keterangan ketiga-tiga suspek ni buat. Jadi dalam kenyataan yang dibuat oleh si Lim tu, dia cakap yang dia dah buat pembunuhan ni sebab nak balas dendam. Balas dendam dengan si Lucy tadi. Dan dia juga dah mengaku yang dia dah liwat si Agnes. Sebenarnya mereka juga mengaku yang mereka bertiga adalah orang yang bertanggungjawab dalam menyebabkan kematian 2 orang kanak-kanak tadi. Walaupun si Catherine dan juga Ho ni tak mengaku yang dia dah bunuh budak-budak tu, tapi penglibatan dia secara langsung tak dinafikan. Lepas dah masuk mahkamah tinggi tadi, adalah berlaku beberapa percanggahan kenyataan daripada si Lim ni. Tapi hakim cakap fakta penting daripada kes ni tak dipertikaikan. Yang mana mereka bertiga ni telah menyebabkan kematian mangsa. Jadi sebenarnya ada seorang saksi yang nampak Lim pada tengah malam 7 Februari 1981. Masa tu dia nampak Lim dengan seorang wanita jalan berselisih dengan dia. Dan Lim dan juga wanita tu tengah bawa seorang budak lelaki yang kulitnya agak gelap. Yang mana mereka percaya itu adalah Ghazali tadi. Dan masa tu dia menafikan yang dia dah merogol si Lucy dan juga dia dah meliwat si Agnes. Daripada elok-elok mengaku tadi, sekali tak ada buat apa pula. Lepas tu dia cakap yang pengakuan yang dia buat sebelum ni sebenarnya hanya untuk memuaskan hati pasukan penyiasat. Kalau pasukan penyiasat puas hati sekalipun masa tu, apa yang dia dapat? Masa kat dalam mahkamah tu juga, dia pilih-pilih tahu soalan mana yang dia jawab, dia jawab. Soalan yang dia rasa macam tak nak jawab, dia senyap je. Jadi dia banyak diamkan diri. Dan dia cakap
cakap orang yang pilih untuk percayakan pendirian dia. Maksudnya bukan salah dia lah kalau dia nak menipu orang tu dan orang tu percaya. Pelik betul dia punya pemikiran kan. Lepas tu dia kukuhkan lagi statement dia yang baru ni dengan cakap macam ni. Saya terikat dengan kewajiban agama dan juga moral untuk mengatakan hal yang sebenar. Maksudnya apa? Maksudnya statement yang dia cakap dia rogol si Lucy dan juga dia liwat si Agnes tu adalah salah. Itu tak benar. Tapi statement dia yang dia tak buat apa-apa dengan dia orang dan dia mengaku yang dia terlibat dalam pembunuhan tu, itu statement yang benar. Kiranya dia ni macam putar balik fakta macam tu lah. Lepas tu pegawai penyiasat yang menyiasat kes dia ni cakap yang si Lim ni seorang yang penipu dan juga tak menghormati sumpah yang dia dah buat dekat mahkamah. Lim dah menipu isteri dia, pelanggan dia, pihak polis dan juga psikiatri yang merawat dia kat dalam penjara tu. Pegawai penyiasat juga menegaskan yang si Lim ni orang yang tak jujur dan suka menipu. Samalah juga dengan kenyataan yang dia buat tadi, yang kes yang dia buat pengakuan terbuka dengan rela hati dia menipu dalam kenyataan sebelum ni. Lim cakap kenyataan yang pegawai penyiasat tu baca itu adalah kenyataan yang palsu. Dia buat kenyataan tu semua sebab dia nak puaskan hati pegawai penyiasat. Lepas pegawai penyiasat ni dengar kenyataan Lim yang baru tadi, pegawai penyiasat ni sendiri buat statement baru yang mengatakan apa yang disampaikan oleh Lim tu tak boleh percaya sebab dia tu suka menipu. Jadi masa tu hakim fokuskan pada kenyataan Catherine dan juga Ho, yang mana kenyataan daripada kedua-dua mereka tak berubah. Malah mereka bantah kenyataan baru si Lim ni dan diorang cakap kenyataan Lim yang dulu tu itu adalah yang sebetulnya berlaku. Jadi sebab ada percanggahan dengan statement Lim ni, Catherine dan juga Ho ni dia cerita macam mana dia hidup dalam keadaan ketakutan dan juga kekaguman secara berterusan dengan kekuatan gaib yang Lim ni ada. Sampaikan mereka ikut je apa yang Lim cakap dan tak ada hak untuk bersuara dan mempertikaikan apa yang Lim tu buat. Dr. Wong Yip Chong, iaitu doktor psikiatri yang buat pemeriksaan terhadap tahap kesihatan mental si Lim ni, dia percaya yang Lim ni sakit mental. Jadi doktor ni menilai daripada gambaran besar semua kejahatan yang Lim ni dah buat. Dia cakap selera seksual Lim yang rakus dan juga kepercayaan dia terhadap Dewi Kali tu memberi peluang kepada dia untuk menipu. Katanya itu adalah ciri-ciri mild maniac depression ataupun depression tahap rendah. Doktor tu juga cakap yang orang tak waras je yang akan bunuh mangsa dia, lepas tu buang mayat mangsa dia berdekatan dengan rumah dia. Hanya untuk apa? Hanya untuk tarik perhatian polis supaya tak fokus kepada kes rogol dia. Memang kalau kita orang biasa yang fikir pun memang pelik dah kan. Untuk alihkan perhatian polis daripada kes yang kecil, dia pergi buat kes yang besar, lepas tu buang pula mayat dekat dengan rumah dia. Jadi ada seorang lagi doktor yang cek tahap kesihatan mental dia. Namanya Dr. Chi Kwan Si, iaitu doktor psikiatri di Woodbridge Hospital. Dr. Chi ni cakap yang Adrian ni orang yang bersungguh-sungguh dan sabar dalam buat rancangan dia untuk yakinkan orang lain yang dia ni ada kekuatan gaib. Yelah melalui penampilan dia, melalui gaya hidup dia. Yang mana semua ni akan bagi kesenangan peribadi untuk dia, untuk dapatkan wanita, untuk puaskan nafsu seks dia. Dr. R. Naguledran, iaitu seorang psikiatri yang merawat Catherine, dia cakap Catherine ni mengalami gangguan mental akibat kemurungan psikotik reaktif. Katanya Catherine ni memang dah tertekan dah sebelum dia jumpa dengan Lim tu sebab keadaan keluarga dia masa tu. Dan penganiayaan fizikal dan juga ancaman daripada Lim tu memburukkan lagi keadaan dia. Tambah pula dengan penyalahgunaan dadah yang buat dia berhalusinasi dan percaya dengan semua pembohongan si Lim. Tapi Dr. Chi yang merawat Lim tu, dia tak bersependapat dengan doktor ni. Dia cakap si Catherine ni, dia macam rasa senang ataupun enjoy dengan kemewahan yang Lim ni bagi kat dia. Katanya dia menikmati pakaian dan juga rawatan salon kecantikan yang Lim tu bagi kat dia. Jadi dekat mahkamah tu, mula-mula si Catherine ni cakap yang dia tahu si Lim ni menipu. Lepas tu dia ubah kenyataan dia, dia cakap yang dia buat semua tu atas pengaruh Lim. Lepas dengar kenyataan daripada Catherine tadi, Dr. Chi cakap yang dia yakin si Catherine ni sihat secara mental. Dan dia sedar masa dia buat semua kejahatan tu. Kes Ho ni pula, semua doktor setuju yang Ho ni mengidap penyakit skizofrenia. Malah jauh sebelum dia jumpa dengan Lim tu. Jadi bukti kukuhnya ada sebab si Ho ni, dia pernah dirawat dekat Hospital Woodbridge. Dan lepas sebulan rawatan, dia boleh sihat walaupun tak adalah sihat 100%. Jadi ingat lagi tak dekat part 1 tu saya cakap si Ho ni, dia masuk ke rumah sakit dan dia diagnosis sebagai sakit mental. Tu pun lepas kematian suami dia. Yang si Lim tu bunuh suami dia kan. Jadi
rekod yang tu lah dibuka balik dekat mahkamah masa tu. Lepas kejadian pembunuhan budak-budak tu berlaku, penyakit sihun datang balik. Pada 16 Julai 1980 hingga 31 Januari 1981. Jadi kiranya dalam 6 bulan juga, Ho ni dirawat dekat rumah sakit, dekat hospital Woodbridge tu lah. Tapi masa tu tak ada tanda-tanda yang mengatakan si Ho ni akan pulih daripada penyakit mental dia tu. Dan tahap kesihatan dia masa tu sama je, mendata. Tak ada turun naik lah. Kalau terus-terusan macam ni, memang kenyataan yang dibuat tadi dah tak boleh nak diguna pakai. Dan juga dia pun tak layak untuk dibicarakan selanjutnya. Walaupun sebenarnya dia yang tolong culik budak-budak tu dan juga tolong dalam pembunuhan ni. Jadi memang rare lah kisah ni. 3 orang yang ada penyakit mental yang berbeza bergabung jadi satu grup dan buat satu siri pembunuhan. Pada 25 Mei 1983, kedua-dua hakim tak percaya yang mereka bertiga tu tak stabil secara mental masa diorang melakukan jenayah tu. Jadi hakim ni mendapati yang Lim ni orang yang menjijikkan dan dia juga jahat dalam menjalankan rancangan dia. Catherine pula adalah orang yang pandai dan juga jahat, yang bersedia untuk menerima habuan daripada perbuatan Lim yang jahat tu. Ho pula, dia orang yang sederhana dan juga mudah terpengaruh. Walaupun masa tu dia menderita skizofrenia, penyakit mental tu, tapi masa pembunuhan tu berlaku, dia dalam keadaan sihat secara mental untuk buat pembunuhan tu. Jadi dia juga kena bertanggungjawab sepenuhnya atas tindakan dia. Jadi ketiga-tiga suspek ni didapati bersalah kerana membunuh dan mereka dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Masa hakim bacakan hukuman mereka, kedua-dua wanita tu macam tak bagi reaksi apa-apa tau. Lim ni je yang nampak macam bersedih, macam menangis macam tu. Lepas tu mereka pun buatlah rayuan, upah peguam masing-masing, buat rayuan supaya mereka tak dijatuhkan hukuman gantung. Kononnya sebab mereka ni memang menderita penyakit mental tu. Tapi masa tu hakim ni dia tak nampak keraguan yang munasabah untuk menidakkan hukuman gantung. Dan katanya mereka tunggu hukuman mereka dengan tenang. Katanya masa tu mereka bertiga diberi nasihat oleh paderi dan juga biarawati Katolik. Catherine dan Ho dia convert agama ke agama Katolik dan mereka meminta pengampunan mengikut ajaran Katolik. Pada 25 November 1988, ketiga-tiga mereka diberi makanan terakhir mereka. Katanya Lim tersenyum je sepanjang perjalanan dia untuk menghadapi hukuman gantung tu. Selepas dijatuhi hukuman, mereka dideklamasikan pada hari yang sama. Jadi kenapa ritual Tua Payoh ni boleh jadi popular sampai sekarang? Warga Singapura mungkin tahu dah kot. Sebab masa kes dia ni dibicarakan, beribu-ribu orang tunggu dekat luar mahkamah tu. Sebab diorang nak tahu update kes ni dan juga nak intai kot-kot lah boleh tengok kelibat pesalah tu. Katanya media tempatan dan juga media luar negara pun heboh dengan kes ni. Dan pendirian Lim ni ataupun kepercayaan Lim ni ada juga tahu pengikutnya, ada juga yang percaya. Jadi masa tu sebenarnya jadi dua puak tau. Satu puak yang percaya, satu lagi puak yang pembangkang. Jadi pelik jugalah sebab pendirian yang kejam yang mementingkan diri sendiri macam tu pun ada juga orang yang percaya, ada juga orang yang menyokong. Jadi mereka gelarkan orang yang menyokong pendirian Lim ni dengan gelaran cash-in untuk menyuarakan kemarahan mereka. Malah ada orang yang buat ugutan untuk bunuh si Kashin ni. Dalam tahun 1990, industri perfilman Singapura ada buat 2 movie tentang kes ni. Movie pertama tajuknya Medium Rare yang dikeluarkan pada tahun 1991. Jadi fokus cerita ni hanyalah pada seks dan juga penderaan yang si Lim ni dah buat. Movie yang kedua adalah God or Dog yang dikeluarkan pada tahun 1997. Movie ni pula lebih fokus kepada ritual dan juga pembunuhan yang Adrian ni dibuat. Tapi kedua-dua movie ni dikritik teruk dan tak dapat sambutan sebab penderaan seksual yang ditunjukkan bersifat kejam. The end. Okay, poin yang kita boleh highlight dekat sini, kenikmatan hidup yang sebenar bukanlah apa yang kita dapat, apa yang kita enjoy masa tu. Macam sukanya dapat benda tu, sukanya dapat benda ni, macam tu kan. Sebab benda tu semua hanya untuk memenuhi nafsu kita je. Tapi kenikmatan hidup yang sebenar adalah hidup dalam keadaan yang tenang. Tenang yang kita boleh rasa daripada hati kita. Kita hidup dengan tenang je, tak ada masalah apa kan. Steady je macam tu. Wallahualam. Okay guys, terima kasih sebab korang dah tonton video ni dan tonton sampai ke saat ni. Okay, sebelum saya say bye-bye, saya nak tanya korang dah dapatkan ke produk Ismi Mr. Kudap? Mr. Kudap. So produk Ismi Mr. Kudap ni diorang ada 3 produk. Macam yang video-video lain saya cakap lah.
Diorang ada dry fruit yang ini, diorang ada dry vegetable, diorang ada salted egg fish skin. So kalau korang yang suka makan kudap-kudapan macam gitu, korang boleh pergi ke ruang description dekat bawah. Senang je, klik je dekat sana, terus terbang ke Shopee. Okay, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Maaf kalau ada yang kurang daripada saya dan maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitiviti setengah di video. So marilah kita sama-sama memotivasikan diri kita untuk hidup dalam keadaan yang lebih tenang, aman, damai. Tak perlu gaduh-gaduh walaupun gaduh dekat ruang komen pun. Tak perlu. So kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.